Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni kita sambung lagi pembelajaran tingkatan 4 yang seterusnya dalam bab yang ke-17 ya, sikit lagi dah nak habis syllabus. Okey. So bab seterusnya adalah adawatun nasab. Okey. Untuk tingkatan 4 kita akan belajar dua jenis adawat ya. Yang pertama yang inilah adawat nasab dan yang kedua adalah adawat jazam. Bab yang selepas ini. Dan masuk lagi tingkatan 5, anda akan belajar lagi 3 adawat, iaitu adawat istifham yang senang, semua orang dah belajar. Awak masa tingkatan 4 ni pun boleh belajar, boleh tengok balik video saya yang sebelum ni, adawat istifham. Yang seterusnya adawat nafi. Adawat nafi nanti lebih kurang je dengan apa yang awak belajar dengan adawat jazam. Dan yang ketiga adalah adawat syarat. Adawat syarat adalah kesinambungan dengan adawat jazam bab yang seterusnya inilah. Okay, cuma kita akan tengok fokuskan kepada dua adawat yang ada dekat tingkatan 4 ni, iaitu adawat nasab dan juga adawat jazam. Okay. Pertama sekali konsep adawat nasab ini adalah dia menasabkan. Kita pun dah tahu dah nasab ni apa kan, iaitu berbaris nasab, berbaris mansub. Mansub tu berbaris apa? Fathah. Okay. Itu poin yang pertama kita kena tahu. Adawat itu adalah jenis-jenis adawat tu. Yang pertama cakap bawah ni lah, kita tengok kan. Ada an, ada lan dan ada kai. Okay. Dan lagi satu kita boleh juga letak izan. Ya, izan. Okay. So antara an, izan, lan dan juga kai. Tak jadi pula nombor 3 ni. 3 ini. Ini adalah adawat. Ya, adawat nasab. Nah, kita kena tahu adawat nasab ni apa. Bila kita tak tahu adawat nasab tu apa adawatnya, bukan tugasnya ya, apa adawatnya. Apa adawat nasab, apa adawat jaza, apa adawat istifham, apa adawat syarat, apa adawat nafi. Bila kita dah terjumpa dengan adawat-adawat yang lain, nanti kita akan terkeliru tugasnya pula. Sebab tu kita kena hafal berapa je, ada 4 je jenis adawat yang ada dekat sini. Okay. So adawat nasab ni adalah, kita tengok dekat sini ya. Dalam kotak biru ni, adawat nasab. Okay. Tadkhulu ala fi'lul mudari'. Nampak tak? Ala fi'lul mudari'. Dah panjang je. Ala fi'lul mudari'. Dia masuk dalam fi'il mudhari' sahaja. Fi'il mudhari' lepas bila empat adawat ni dah masuk, yang 4 ni an, lan, izan dengan kai ni dah masuk dekat fi'il mudhari', maka kita kena bariskan dia sebagai baris fathah. Wajib baris fathah bila mana dia adalah mufrad. Bila mana perkataan ini adalah mufrad sahaja. Okey. Bila mana perkataan ini adalah mufrad sahaja. Kalau, contoh kita tahu bila contohlah kita ambil perkataan yal'abu. Ini dikira mufrad ataupun tal'abu. Bila dikira yang pertama lah ya, yang kalau dua dia adalah tal'abani. Dia ada alif nun pula. Kalau 3 yal'abuna. Dia ada waw nun pula. Yang ni ada alif nun, yang ni tak ada apa-apa sebab dia mufrad. Okay. So, kita tengok pula kalau dia fathah. Okay, kalau dia fathah, dia mesti bila ditambahkan dengan huruf adawat nasab, dia mesti berbaris fathah. Nampak tak? Tetapi kalau dia alif nun dan waw nun, macam tadi tal'abani dengan yal'abani dengan yal'abuna tadi, ataupun mana-mana fi'il mudhari' yang berakhir dengan alif nun dan waw nun, kita mesti hazaf nun. Mesti kita hazaf nun ataupun kita buang. Hazaf ni buang. Okay. Kita mesti buang nun tu. Buang nun yang berada di af'alul khamsah. Sebelum tu af'alul khamsah ni apa? Af'alul khamsah yang dulu kita belajar masa tingkatan 4 dulu. Tingkatan 3 dulu. Af'alul khamsah.
Okay, apa af'al khamsah yang kita belajar dulu? Okay, saya tulis kat sini ya. Okay, saya guna pen hitam. Nampak sikit. Okay. Bila kata af'al khamsah, dia ada 5 jenis fi'il. 3, 4, 5. Yang mana dia adalah fi'il mudhari' sahaja yang terdiri daripada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okey. Okey, iaitu apa? Tal'abu. Okey, tal'abu untuk anta. Tal'abani untuk antuma lelaki dan antuma perempuan. Tal'abina untuk anti. Tal'abuna. Tal'abuna untuk antum. Okey. Dan tal'abna. Tal'abna untuk perempuan. Bila dimasukkan kelima-lima ini dalam bila kelima-lima ini berjumpa dengan adawat jazam. Adawat nasab ni. Maka selepasnya mesti nunnya ni dibuang. Kecuali ni lah. Kalau ni dibariskan al-fathah saja sebab tak ada alif nun ataupun waw nun kat belakang. Okey, so itu sahaja konsep asas yang perlu anda tahu dalam adawat nasab ni. Okey, cumanya contoh kalau bila alif nun hanya buang nun sahaja. Okey, tapi kalau waw nun tu dibuang dan digantikan dengan huruf alif. Okey, faham ya? Okey, maka kita tengok yang terakhir iaitu i'rab. Okey. Kita tengok dekat sini an natamassaka lan yatraku dengan kai tanjaha. Okey, semua perkataan ini telah dimasukkan adawat nasabnya. Okey, yang pertama an, yang kedua lan dan ketiga kai. Sebelum saya terlupa, kita tengok dulu apa tugas dia. Okey, lan. Lan adalah huruf nasab wa nafi wal mustaqbal. Okey. Dia adalah huruf nasab dan huruf nafi yang diceritakan untuk sesuatu yang akan datang. Tapi dia menafikan. Contoh, dia nafi tapi dia nafikan benda yang akan datang. Contohlah, dia student A dan student B. Okay. Student A cakap dekat student B, saya hari ni, dia cakap hari ni, saya tak datang esok. Esok, dia cerita pasal esok ni. Dia nak cerita dia tak datang esok tapi dia cerita hari ni. Maksudnya dia cakap awal lah, ataupun dia cakap cikgu saya tak datang esok tapi dia cakap hari ni. Maka dia adalah cerita tentang cerita yang akan datang. Maksudnya dia guna lan. Okay. Lepas tu kai harfun nasab wa masdar wal mustaqbal. Kai ini adalah supaya. Okay. Kai ini adalah supaya. Okay. Dan selepas dia huruf nasab wa masdar, kan masdar yang kita belajar depan-depan bab-bab depan dulu kan, ingat lagi tak? Wal mustaqbal, dan cerita juga pasal masa akan datang. Tashtahid kaitanjah, berusahalah supaya kamu akan berjaya. Supaya kamu berjaya, menceritakan tentang masa depan juga kan. Kau tak usaha, kau tak berjaya lah. Maksudnya untuk menentukan masa depan kau sendiri. Okay, macam tu. Dan seterusnya adalah an. Okay, an adalah sama juga huruf nasab wa masdar lil mustaqbal. Cumanya untuk pengetahuan am lah ya, an ini juga adalah untuk memisahkan fi'il. Okey. Contoh kat sini ada fi'il, kat sini ada fi'il. Contoh sini uhibbu. Okey, uhibbu an al'aba. Kita tak boleh buat uhibbu al'aba, tak ada an. Bila ada dua fi'il bergabung dalam satu ayat, contoh kita nak buat karangan ataupun kita nak bercakap. Macam selalu kita cakap, ya muallim, uridu an azhaba ilal hamam. Saya nak pergi ke tandas. Bila ada dua fi'il bergabung dalam satu ayat, okay, uhibbu al'ab, tak boleh digabungkan uhibbu al'ab. Tak boleh. Maka pemisah dia adalah an, kena tambah huruf an. Maka bila dah tambah huruf an, selepas dia fi'il mesti berbaris atas. Okey, macam tu.
Okey, seterusnya macam kita sambung balik, kita tengok tadi. Okey, kita dah nampak dah mana jenis orang kata adat nasab dia. Okey, kita dah tahu. Nombor 1 an, nombor 2 lan, nombor 3 kai. Okey, dan selepasnya pula kita tengok bahawa natamassaka, dia berbaris atas sahaja. Lan yatraku waw alif. Waw alif bermakna apa? Asal dia adalah waw nun. Lepas tu ada alif sahaja bermakna asal dia apa? Alif nun. Okey. Bila kita tengok, kita tak payah tengok dulu i'rab kat sebelah ni. Tak payah tengok dulu. Okey. Bila dimasukkan, kita dah tahu, oh ini fi'il mudhari'. Okey. Lepas tu ada huruf an, sebelah dia mesti berbaris nasab. Nasab itu adalah mansub. So, kita dah tahu dah mansub bil fathah zahirah. Apa yang kita kena letak dekat depan mauqi' dia? Fi'il mudhari' mansub bil fathah zahirah. Okey, yang kedua, ataupun untuk dua ini pula, i'rabnya sama, hazaf. Kita pun tahu hazaf bihazfin nun. Okey, bihazfin nun dia punya alamat dia. Okey, kalau macam atas tadi fathah alamat dia. Hukum dia apa yang atas ni mansub, bawah ni pun mansub. Okey, tapi apa dia punya mauqi' dia? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mansub bihazfin nun. Okey, so kita tengok kat sini, fi'il mudhari' mansub bil fathah wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhun nahnu. Okey, kemudian fi'il mudhari' mansub bi hasfin nun, nombor 2 dan nombor 3 pun sama, fi'il mudhari' mansub bi hasfin nun, sama je. Okey, alif nun dan waw nun yang dibuang nunnya kat belakang tu, i'rabnya pun sama. Okey, kalau nak di'irabkan adat nasab dia, an, lan, kai dan izan pun sama juga, harfun nasab wa masdar wa mustaqbal. Ataupun kita buat harfun nasab mabni alal sukun untuk an. Lan pun sama mabni alal sukun, kai pun sama mabni alal sukun dan juga izan pun mabni alal sukun. Okey. Yang ni wal fa'il dhamir mustatir ala taqdiruhu nahnu ni adalah kita tahu perkataan depan tu ada na tamassaku kan. So kita boleh tahu na tu adalah nahnu. Macam orang selalu cakap ana uridu. Sepatutnya itu adalah ayat yang orang kata kalau awak cakap benda tu ana uridu, masa tingkatan 1, tingkatan 2 okey lagi lah. Tapi bila mana dah tingkatan 4, tingkatan 5 cakap lagi ana uridu, macam ibarat awak baru belajar. Okey, sebab ana uridu tu dah cerita ana dekat dalam uridu tu. Kan alif kat depan tu uridu, al-abu kan. Dah cerita dah ana dekat depan tu. Faham tak? Contohnya al-abu kan. Okey. Ana al-abu. Okey. Kat sini dah tak perlu sebut dah ana sepatutnya. Sebab apa? Sebab dekat al-abu tu, alif kat depan tu pun dah menunjukkan kepada ana. Okey. Sepatutnya dekat sini dah tak perlu dah sebut ana. Sebab alif ni dah memang menunjukkan kepada ana. Lainlah bila awak belajar tingkatan 5, dia adalah taukid. Al-abu ana, ya. Ini baru betul. Ini menunjukkan orang yang advance. Maksudnya, aku belajar taukid. Taukid tu awak belajar tingkatan 5, maksudnya penegasan. Saya sedang bermain, itu adalah saya, ana ni. Ditegaskan lagi. Kalau ana berada di depan, menunjukkan macam awak menunjukkan baru belajar. Bila awak letak al-abu ana, natamassaku nahnu, macam tu, menunjukkan awak in advance. Okey, macam tu. So orang Arab tak ada nak sebut ana nahnu natamassaku, tak ada. Nahnu natamassaku bil Quranil Karim, tak ada. Natamassaku nahnu bil Quranil Karim ataupun natamassaku sahaja bil Quran. Sudah cukup untuk kita tahu siapa yang berpegang kepada Quran tu kita. So kat sini walaupun dia tak cerita ada nahnu kat situ, okey, tapi nun yang dekat depan itu sudah cukup menerangkan itu adalah nahnu. Sebab tu dia kata dhamir mustatir. Dhamir mustatir ini adalah, dia sebutkan dhamir. Wal fa'il dhamir mustatir ini adalah satu dhamir yang tersembunyi, yang kita tak nampak. Bila soalan suruh keluarkan fa'il maf'ulun bih yang ada kat dalam ayat, contoh soalan SMA ataupun soalan SPM, kita pun puas cari mana fa'il ni, tak jumpa. Rupanya fa'il itu bergabung dengan fi'il. Bila bergabung dengan fi'il itu, hati-hatilah. So kita kena check betul-betul.
Okey, macam tu. So, dah habis dah bab ni, yang lain tadi semua orang kata bebelan saja. Okey, so last kita buat latihan dulu. Okey, imla al-faraghat bi al-fa'al al-munasibah. Okey, at-talabatu lan. Okey, so macam mana kita nak buat? Mula-mula kita tahu lan, lepas tu dia adalah fi'il mudhari' dan kita tengok at-talabah. Boleh tak kita letak hadara? Tak boleh. Tak boleh. Okey. So bila nak dijadikan fi'il mudhari' macam mana? Kalau kat sini huwa yahduru. Okey, lepas tu at-talabah kita kena tukar jadi hiya. Hiya apa? Pun tahduru juga. Hiya tahduru. Tapi bila masuk huruf lan, dia akan jadi tahdura. Okey, at-talabatu lan tahdura ila al-madrasah. Yang kedua, alaikuma. Bila ada kuma, bermakna ada dua orang kat situ. Maksudnya nama, alaikuma maksudnya antuma. Bila antuma jadi tanamani. Okey, bila tambah huruf an atau huruf nasab, dia akan jadi alaikuma antanama sahaja, tak ada nun. Okey. Seterusnya lan ta'akhara. Maksudnya ini nak letak berapa orang ni? Tengok sebelahnya, muhandisani. Muhandisani dua orang. Maksudnya lan yata'akharani. Okey. Maksudnya bila tambah huruf lan, buang nunnya, dia akan jadi lan yata'akhara al-muhandisani fi takmil amalihi. Okey, macam tu. Dan yang terakhir, udrusu ya auladi kai najaha. Okey, aulad ni ramai. So aulad ni ramai untuk antum. Kan antum yang jahuna, antum tanjahuna, maka bila tambah huruf bila tambah ni kai ni, maka waw kat belakang tu kena waw nun, dan nun kat belakang tu kena buang dan ditukarkan kepada huruf alif. Maka dia akan jadi udrusu ya auladi kai tanjahu fi imtihan. Okey, so itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. So kita akan sambung untuk next bab, iaitu adawat jazam. Okey, adawat jazam. Adawat jazam pun sama juga. Tugasnya cuma baris sahaja yang berbeza dengan adawat nasab tadi. So itu saja, kita berjumpa di video yang seterusnya.